Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada pagi yang berbahagia ini dapat sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan sedikit yang kita bincang beri manfaat kepada kita insya-Allah. Dan pada pagi ini kita akan bincang nama dalam rantaian Asmaul Husna, nama Allah Subhanahu wa taala yang terakhir, yaitu Allah Subhanahu wa taala As-Sabur. As-Sabur. As-Sabur ni maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyabar. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyabar. Di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala dalam rantaian Asmaul Husna, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyabar ataupun Allah Subhanahu wa taala As-Sabur. Sabar Allah Subhanahu wa taala ini kepada apa-apa yang hamba-Nya itu lakukan. Hari ini kalau kita ada orang gaji, kita bayar gaji dia, kemudian suruh masak sarapan, dia tak nak masak sarapan, dia tidur. Kita pula yang masak sarapan untuk dia. Suruh mengemas, dia tak mengemas. Dan suruh buat itu, dia tak nak ikut. Malahan mungkin dia buat benda-benda yang salah lagi. Kita sebagai manusia 2 hari boleh tahan, lepas tu kita marah, ataupun kita berhentikan dia, kita buang dia, kita suruh dia keluar. Tapi Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha As-Sabur, Maha Penyabar. Allah bagi kita makan, Allah bagi kita minum, Allah bagi banyak nikmat kepada kita. Walaupun kita ni kadang-kadang terlupa buat kemungkaran ataupun kadang-kadang tidak melakukan ketaatan, tetapi tetap Allah bagi. Tak ada hari ni orang tak sembahyang, pagi tak sembahyang, subuh, tengah hari tak ada makan ataupun tak boleh makan. Kena sembahyang dulu baru boleh makan. Orang yang engkar juga Allah Subhanahu wa taala tetap bagi rezeki. As-Sabur Allah Subhanahu wa taala ini. Walau bagaimanapun para ulama ada menyatakan bahawa ada 4 perkara yang disembunyikan dalam 4 perkara. 4 perkara yang disembunyikan dalam 4 perkara. Yang pertamanya adalah doa pada waktu mustajab. Yang keduanya redha Allah pada ketaatan hamba. Redha Allah pada ketaatan hamba. Yang ketiganya kemurkaan Allah kepada benda-benda maksiat. Yang keempatnya wali di hadapan mata umum ataupun orang yang Allah sayang di hadapan mata umum. Jadi yang ketiganya adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada maksiat hamba. Sebab itu kita ni disuruh untuk tidak memperkecilkan benda-benda maksiat. Takut kalau andai kata walaupun maksiat itu kecil, tapi di situ terdapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, Allah murka kita, maka susah hidup kita. Sekali lagi 4 perkara yang disembunyikan dalam 4 perkara. Yang pertama doa pada waktu mustajab. Yang keduanya keredaan Allah Subhanahu wa taala kepada amalan hamba. Keredaan Allah pada amalan hamba. Sebab tu jangan perkecilkan amalan kecil. Walaupun kecil, siapa tahu itu Allah redha. Yang ketiganya kemurkaan Allah kepada maksiat. Sebab tu jangan perkecilkan maksiat-maksiat yang kecil. Dan yang keempatnya iaitu orang yang Allah sayang atau walinya di hadapan mata umum. Kita tak tahu siapa yang Allah sayang. Pada hari ini pun kita tak tahu dalam dewan ini siapakah yang Allah Subhanahu wa taala sayang. Jadi di antara keempat perkara yang Allah sembunyikan dalam 4 perkara ni, antaranya adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada benda-benda maksiat. Sebab itu jangan perkecilkan maksiat yang kecil. Kita tak tahu di manakah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala itu. Kadang-kadang ada orang yang berbuat banyak benda-benda besar, kesalahan-kesalahan besar. Tengok senang aja. Tiba-tiba ada buat kesalahan kecil, habis semua. Benda-benda yang dibuat susah, rezeki susah nak masuk dan sebagainya. Kalau kemurkaan Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi oleh kerana Allah Subhanahu wa taala sifatnya As-Sabur, Allah Maha Penyabar, Allah suruh kita juga bersifat dengan sifat sabar. Ini di antara sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala
suruh kita bersifat dengan sifat sabar. Pertama kita nak lihat dulu, apakah yang dimaksudkan dengan sabar? Okey, apakah yang dimaksudkan dengan sabar? Apa takrifan sabar? Sabar ni dia ada 3 bahagian yang penting. Kalau ibarat rantai, dia terikat antara satu sama lain. 3 bahagian penting sabar ni. Apa maksud sabar? Ada 3 bahagian penting. Yang pertamanya, yang dikatakan sabar adalah kematangan akal kita menerima sesuatu benda ada hikmah. Itu maksud sabar. Kan? Yang pertamanya, kematangan akal kita menerima sesuatu benda itu ada hikmah. Kan kita bagi dulu pada 3 takrif tu baru kita syarahkan. Yang keduanya, kekuatan hati memandang akhirat itu lebih besar. Itu maksud sabar. Kekuatan hati memandang akhirat itu lebih besar. Dan yang ketiga, apakah yang dimaksudkan dengan sabar? Pendidikan nafsu untuk terus menjadi tenang. Pendidikan nafsu untuk menjadi tenang. Nafsu kita ni biar dia tidak memberontak, supaya dia jadi tenang. Itu maksud sabar. Kita pergi kepada satu-satu maksud ataupun takrifan ni. Allah suruh kita bersabar. Apakah maksud sabar? Yang pertamanya, kematangan akal kita bahawa satu benda itu pasti ada hikmah. Pasti ada hikmah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan alam kejadian ini penuh dengan hikmah ataupun penuh dengan kebaikan-kebaikan. Kadang-kadang hari ini kita ditimpa dengan musibah, kita tak perasan itu adalah satu kebaikan buat kita. Kan kita ada hikmah-hikmah yang tersembunyi yang kadang-kadang kita tak nampak benda hikmah itu. Ada satu orang raja. Dulu raja dia tak ada aktiviti lain lah. Kan, maknanya beraktiviti antaranya memburu macam tu lah. Dan memang terkenal raja-raja dulu dia suka memburu. Satu orang raja, dia ni memang nak sangat memburu. Dia suka memburu. Jadi dia ada maknanya peralatan diraja lah. Dan raja ni sendiri suka untuk kira mengasah dia punya lembing. Lembing-lembing untuk memburu, panah dia, pedang dia untuk pergi memburu. Satu hari sedang dia mengasah dia punya tombak, dia punya lembing tu. Terlepas lembing ini, terjatuh, terkena kaki dia. Oleh kerana lembing ini tajam, tembus kat kaki ni. Maka murkalah raja. Ni salah siapa ni? Salah yang membuat hulu dia ke? Salah yang buat mata dia ke? Salah batu asah ke? Salah tempat pemegang ke? Salah siapa ni? Dia panggil menteri-menteri. Di antara menteri-menterinya ada menteri yang rapat dengan dia, dan menteri ni sangat memang kuat tauhidnya kepada Allah. Apa kata menteri? Sabarlah tuanku, ni semua ada hikmah. Takrifan pertama, semua ada hikmah. Hikmah kan? Marah dia. Macam saya lah kan, satu hari ada satu orang yang suka marah, tengah marah sangat, kembang-kembang hidung. Sabar kak. Innallaha ma'as sabirin. Apa birin-birin? Marah dia. Marah kat suami dia. Merujuk kat kita. Macam mana Ustaz nak buat Ustaz? Apa birin-birin? Sabar. Kan? Marah dia. Jadi menteri ni kata, tabarlah tuanku, ada hikmah. Apa hikmah? Hikmah. Ada hikmah dia tuanku. Hikmah. Marah dia, pengawal tangkap menteri pergi masuk ke penjara. Hikmah, marah dia. Tak pasal menteri tu kena masuk penjara. Tapi menteri walaupun dia marah, menteri ni menteri yang memang serasi dengan dia. Kalau pergi berburu, memang dia akan berdua dengan menteri ni. Berdua dengan menteri ni. Dulu punya kaedah berburu, dia jenis cara dia. Raja akan datang dengan semua dia punya pengawal-pengawal tentera, dia akan berkemah satu tempat. Tapi nak berburu, dia akan pergi berdua je atau bertiga je, tak boleh pergi ramai. Nanti binatang lari lah. So orang yang selalu raja ni temankan raja ni pergi berdua berburu ni lah menteri yang masuk penjara tu. Maka oleh kerana menteri tu akan penjara, jadi dia ajak satu orang lagi. Orang ni tak biasa menemankan raja. Jadi pergi mereka dah berkemah, pergi berdua masuk ke dalam hutan, sesat dan terpisah dua ni. Sebab yang seorang ni tak biasa ni, terpisah. Menteri ini atau raja ini kemudian dengan takdir Allah Subhanahu wa taala ditangkap oleh orang asli yang jenis tak beragama, kanibal.
kan, yang jadi makan orang ni Dan kebetulan raja ni orang asli ataupun kanibal ni sedang nak mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan dia. Wah, ni dapat mangsa. Aku raja ni, jangan bunuh aku. Peduli apa kau raja ke kau apa kan? Kita dapat untuk persembahkan kita punya Tuhan. Jadi nak disiap-siapkan untuk dipersembahkan, dikorbankan kepada Tuhan. Nak sembahkan kepada Tuhan kena yang elok. Tengok kaki raja tu cacat, ada luka lah pula, tak layak untuk buat penyembahan, untuk buat korban. Maka dilepaskan raja ni lepas cari jumpa balik kumpulan dia, balik dia ke istana, termenung raja ni. Betul kata menteri aku ni, semua benda dihikmah. Kalau tak terlepas, kanibal tu bukan kira raja ke tak raja, tak pasal menjadi korban kepada Tuhan mereka. Wahai pengawal, lepaskan menteri ini. Disuruh lepaskan menteri pun lepas. Kemudian betul kata kamu, hai menteri, semua benda ada hikmah. Kita tak nampak ketika kejadian itu. Dia tuanku, semua benda ada hikmah. Habis tu kata raja, kamu ni masuk penjara apa hikmah dia? Apa hikmah dia? Kau cakap kamu ada hikmah sangat kan? Kamu kena penjara apa hikmah? Yalah tuanku, kan kita berdua ni rapat dalam memburu. Kalau anda kata saya temankan tuanku itu, kita berdua kena tangkap tuanku. Tuanku lepas sebab ada cacat kat kaki tu. Saya ni yang tak ada apa-apa, tu dah tentu saya yang kena korban tuanku. Ada hikmah dia kan? Macam tu dalam kehidupan kita. Kadang-kadang dalam setengah kejadian-kejadian kita belum nampak hikmah itu. Sebab tu kita rasa macam sakit hati. Orang bergaduh dengan suami kan, sakit hati saya ustaz, sakit hati saya ustaz. Satu benda berlaku tu ada hikmah, kita tak perasan, kita tak tahu. Kadang-kadang ada benda yang nampak kebaikan tu akan datang. Ada kadang-kadang Allah nak ganti dengan benda lebih baik. Ada benda lebih baik. Kita hari ni mungkin ada masalah dengan suami, dengan itu dan ini, tapi Allah bagi kita kesihatan, hikmah dia. Sebab itu orang yang bersabar kepada musibah ataupun orang bersabar ada hikmah dia. Dia yakin benda itu sebelum akhir hayat dia mesti Allah akan tunjukkan apa hikmah tu. Mesti Allah akan tunjukkan hikmah. Kasih sayang Allah akan tunjukkan hikmah itu kepada kita. Kan, sebab itu ada orang kadang-kadang susah hidup dia, sakit manjang. Kalau kita ziarah dia, jarang tengok dia bersenyum. Sebab apa? Sebab sakit menahan sakit. Tapi hari mati, hari kematian dia senyum je jenazah dia. Sebab apa? Sebelum meninggal tu ditunjukkan, ini hikmah ataupun ini keadaan kamu ketika kamu bersabar. Ini keadaan dia. Jadi nampak. Itu yang pertama. Apa maksud sabar? Maksudnya kematangan pemikiran kita meyakini satu benda itu ada hikmah. Kan? Ada hikmah. Yang keduanya, sabar maksudnya apa? Rantaian sabar tu maksud apa? Kekuatan hati memikirkan, memandang akhirat tu lebih besar. Kekuatan hati kita. Kita ni kalau kita ada memandang satu benda lebih besar, benda-benda yang keliling kita tu jadi kecil. Tak percaya, hari ni kalau saya kata buka sekejap lagi, ayah-ayah, abang-abang saya sekalian, kejap lagi jom kita lari, kan? Kita pergi sama-sama. Kita nak lari, nak pergi dekat kolam akuatik sana tu lah, jalan sama-sama, kita jalan, kita lari. Jauh tak kolam akuatik tu? Jauh juga kan? Sini ke kolam akuatik tu jauh jauh kan? Jauh lah, malah lah Ustaz, sakit lutut lah kan. Tapi kalau saya kata buka ayah abang saya sekalian, okey, sekejap lagi ni kita nak lari pergi ke Subang Pret sana tu. Lari ke Subang Jaya, pergi Subang Pret sana tu. Allah, jauhnya Ustaz. Ketika saya sebut kita nak lari ke Subang Pret, akuatik rasa jauh ke dekat? Rasa dekat. Macam tu juga, apabila kita memandang akhirat tu, dunia ni jadi kecil bagi kita. Sebab akhirat tu memang lebih besar. Allah sendiri sebut walal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih kekal dan lebih baik. Hari ini sebut saja apa saja, senaraikan segala musibah kita yang kita lalui, senaraikan berapa nikmat. Kita tak akan terhitung apa itu nikmat. Dan nikmat itu pula dia akan berterusan sampai ke akhirat. Maka kita akan nampaklah kecilnya masalah-masalah yang sekeliling kita. Kematangan kita memandang akhirat itu lebih besar.
Itu perlukan iman, itu perlukan ilmu. Sebab memang akhirat itu besar. Walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dunia ni bagus, tapi dunia ni tak kekal. Kan? Kita pakai baju yang cantik-cantik, lepas 5 bulan, 6 bulan, setahun, basuh baju tu lusuh. Dah tak cantik dah. Kan? Hari ni kita makan, mana sedap makan tu sampai kat tekak je ni. Ada kita makan apa yang sedap. Kita makan durian lah ya, bukan durian kita kan, makan durian. Sedap durian tu kat tekak je. Ada orang makan durian sedap sampai perut ada. Kan? Makan-makan tu ketika dia menari-nari di usus tu, bestnya, bersedapnya, tak ada. Makan banyak sakit perut ada, lagi sakit ada. Kan? Sedap sampai tekak ni ya. Tak kekal, dunia ni tak kekal. Sebab hari ni diuji banyak lagi nikmat. Kita kena pandang akhirat tu lebih besar. Kerana dia kata kita pandang dunia ni, kita akan rasa berat dunia ni. Tapi kalau kita pandang akhirat, jauh, akhirat tu lagi besar. Lagi besar, dunia tu jadi kecil bagi kita. Dan yang ketiganya, apa maksud sabar? Pendidikan nafsu kita untuk menjadi tenang. Nafsu ni sebahagian daripada diri kita. Kita tak nak buang nafsu. Nabi SAW menyatakan bahawa a'da aduwika nafsuka lati baina jambaika. Musuh kamu yang paling memusuhi kamu, nafsu kamu yang ada di antara lambung kamu. Lambung sini, ni lambung ni, kan? Antara dua lambung kamu ni. Nafsu yang ada di antara dua lambung. Kalau sudut zahirnya, apa yang ada di antara dua lambung kita ni? Perut dan apa yang berada di bawah perut. Apa yang berada di bawah perut, fikirlah sendiri, kan? Apa yang berada di perut. Dan dua tu kelemahan manusia, sudut zahir lah, sudut zahir kan, perut dan apa yang berada di bawah perut. So jadi nafsu kamu tu apa yang sangat memusuhi kamu. Dan nafsu ni kita kena didik. Sesuatu benda tu kita kena didik. Sebab nafsu lah yang pertama sekali memberontak. Tak nak, tak suka, tak redha, memang tak mau. Nafsu tu adalah pertama sekali memberontak adalah nafsu dalam satu keadaan, satu perkara itu. Sebab tu nafsu tu kena didik sehingga jiwa kita menjadi tenang. Orang yang sabar, orang yang ada tahu hikmah membesarkan akhirat dan mendidik nafsu, jiwa tu akan jadi tenang. Jiwa ni akan jadi tenang. Apa musibah senyum. Orang kalau jiwanya tenang buka, kan? Muka semakin jernih, senyuman makin manis, tutur kata makin halus, tenang aja, kan? Bukan saja dia tenang, orang tengok pun jadi tenang. Ni kadang-kadang bukan saja dia serabut, orang tengok orang tu pun jadi serabut juga. Dia tenang, kan? Tenang. Itu yang Allah sebut dalam Quran. Ketika orang-orang yang jiwa tenang tu, orang beriman tu kan, orang yang sabar, orang beriman tu dijemput bertemu Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai orang-orang yang punya jiwa yang tenang, baliklah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan redha lagi diredai. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Masuklah kamu ke dalam syurgaku. Allah seru. Itu dalam bahasa Al-Quran dia. Kalau bahasa Melayu yang kita senang faham, wahai para perantau. Kita ni kan perantau. Kita daripada Allah, kita merantau ni. Wahai para perantau, pulanglah kamu ke dakapan Tuhanmu. Pulanglah kamu ke dalam pangkuan Tuhanmu. Wahai perantau, kamu telah lalui segala kesusahan dalam perantauan. Kan kita ketika merantau di dunia ni, macam-macam kesusahan kita telah lalui. Kan? Selamat pulang wahai perantau. Kita susah hati, kita sedih, kita disusahkan oleh orang lain, kita diuji dengan berbagai-bagai ujian. Hari kita meninggal tu, malaikat seolah-olah macam berbaris menyambut, wahai perantau, pulang perantau. Kami tahu perantau sangat susah ketika dalam perantauan. Selamat pulang, selamat pulang. Selamat pulang kepada Tuhan, selamat pulang. Kami tahu
Kami tahu betapa susahnya perantau di perantauan. Susah di perantauan. Buka, hidup kita ni penuh dengan ujian. Susah. Susah itu, susah ini. Diuji, orang susahkan, orang maki, orang kata, kan? Orang anyayai kita, kan? Kadang-kadang kesedihan tu berpanjangan. Tapi hari ketika kita bertemu Allah, pulang dari Allah dan pulang kepada Allah, dialu-alukan, wahai perantau, selamat pulang, selamat pulang. Selamat pulang wahai perantau. Itu bahasa Melayu yang senang nak faham, kan? Jadi sebab itu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Sabar, Allah As-Sabur, Allah suruh kita bersifat sabar. Supaya apa? Dengan sabar kita punya jiwa akan menjadi tenang. Tenang jiwa kita, kan? Satu benda perkara itu kita lebih tenang, kita lebih tabah, kita lebih kuat menghadapi satu perkara itu. Ibu-ibu, ayah-ayah yang saya sayangi sekalian, kita nak lihat 3 jenis sabar. Okey, 3 jenis sabar. Apa maksud sabar tadi? Yang tadi tu, kematangan satu benda ada hikmah. Yang keduanya, memandang akhirat itu lebih besar. Dan yang ketiganya iaitu pendidikan nafsu untuk terus kita menjadi tenang, kan? Didik nafsu kita, itu 3. Sabar bukan pasrah, bukan pasrah. Bukan pasrah, bukan pasrah yang pasif. Sabar bukan ikutlah, lantaklah, nak tertonggeng ke, nak terlongkok ke, malah nak fikirlah. Itu pasrah. Pasrah dia akan menghampiri putus asa. Ramai ada orang kata dah 20 tahun dah Ustaz saya sabar. Ini tak sabar, tak sabar ni. Minta cegai ni. Tak sabar ni kan. Rupanya daripada hari pertama dia tak pernah bersabar pun, dia pasrah. Dia pasrah, malah fikirlah. Itu pasrah. Pasrah menghampiri putus asa. Sabar ni ilmu dan ketahanan hati tu. Satu benda ada hikmah, kan? Kemudian memandang akhirat tu lebih besar, dan juga kekuatan hati untuk melawan nafsu. Itu sabar. Jangan pasrah pasif, sebab pasrah menghampiri putus asa. Ada 3 perkara yang perlu kita sabar, kan? 3 perkara atau bentuk sabar. Yang pertamanya, sabar kepada musibah. Sabar kepada musibah. Hari ini kita ditimpa dengan berbagai-bagai musibah. Sakit ke, kan? Ataupun ada bencana ke. Tadi dalam perjalanan, hari ni kan hujan, ya. Hari ni kan hujan. Banyak aksiden tadi. Depan ni pun ada, dekat roundabout, apa nama? Roundabout Kayangan tadi kan. Saya kata terbalik. Mudah-mudahan Allah beri kesabaran pada kita dan pada mereka, dan Allah beri keselamatan lah, ya. Amin. So, jadi maknanya benda-benda itu musibah. Kita tak nak pun musibah tu, tapi musibah tu datang dekat kita je, kan? Kita tak nak pun musibah, tapi kalau ada musibah tu kita kena sabar. Allah janji Allah akan ganti dengan benda yang lebih baik, kan? Benda yang lebih baik di dunia lagi Allah akan ganti benda itu. Hari ini kita ada kasut, sayang kita pada kasut itu. Tiba-tiba kasut kita tu hilang. Yakinlah Allah akan bagi kemampuan dapat kasut yang lebih bagus, kan? Ketika banjir di Johor, saya bersama program TV3. Ada satu orang pakcik tu, daripada sejak kahwin, itulah perabot rumah dia, katil dia, kan? Tiba-tiba banjir, habis perabot dia. Sedih dia. Anak cucu pakat-pakat belikan yang baru. Baik, kan? Barangkali Allah kata bagus pasangan ni, besarkan anak, besarkan cucu sampai dapat jadi orang baik. Sebelum meninggal Allah nak bagi dia tidur yang katil elok-elok sikit lah, kan? Datang banjir, katil dia rosak, dapat katil yang baru, kan? Kadang-kadang Allah nak bagi benda yang lebih baik. Datang satu musibah, kan? Maknanya Allah ganti benda lebih baik. Musibah kehilangan. Kadang-kadang duit hilang, kadang-kadang kereta hilang, kadang-kadang beg hilang, kadang-kadang benda-benda hilang. Guru saya ajar dulu, kan, kalau kita hilang benda, terus 3 benda kita kena ingat. Minta kepada Allah 3 benda. Yang pertama, ya Allah, ya Tuhanku, terima kasih Allah, hilang benda ni tapi tak hilang semua. Hilang tapi tak hilang semua, alhamdulillah. Hilang duit, ada lagi dalam bank pun ada. Hilang kereta, ada lagi, insya-Allah ada lagi. Hilang barang, ada lagi. Hilang Tuhan, tapi syukur ya Allah, tidak hilang semua. Benda yang kedua, ya Allah, ya Tuhan, alhamdulillah, syukur, orang lain yang mengambil, bukan aku yang mengambil. Syukur,
Sebab kita ni ditakdirkan orang yang ambil barang kita, bukan kita ambil barang orang. Syukur ya Allah. Dan yang ketiganya, ya Allah ya Tuhanku, gantikanlah dengan yang lebih baik. Gantikanlah dengan yang lebih baik. 3 benda tu minta. Kan? Jangan hilang terus maki-maki, tak guna. Kalau aku tahu tak datang kat kelas ni, hilang pula ni. Apa pula jangan. Sebab kita ketika itu dalam keadaan dizalimi, kita ada peruntukan doa mustajab. So tak 3 benda tu. Okey, sama juga. Kalau kematian ada konsep lain. Ini kalau hilang barang kan. Kalau kematian, okey, ya Allah ya Tuhanku, kan? Kau menentukan yang terbaik buat aku kan. Yang terbaik buat aku. So jadi ya Allah ya Tuhanku, berikanlah gantian yang lebih baik dari sudut pahala, keselamatan, kebaikan dan sebagainya. Allah lebih mengetahui. Allah lebih mengetahui. Jadi itu kalau musibah. Sebab tu musibah, kalau yang hilang barang itu guru saya ajar. Dan dengan izin Allah buka, saya mengamalkan benda ni banyak benda kadang-kadang. Kita kadang-kadang kan, saya lagilah kan merantau sana pergi sini. Kadang-kadang hilang tu teringat guru saya pesan tu, terus teringat, terima kasih Allah. And bukan aku, orang lain mengambil, bukan aku mengambil. Terima kasih Allah, tak hilang semua pun. Dan ya Allah ya Tuhanku, terima kasih Allah, tolong ganti dengan yang lebih baik. Saya buka, pernah satu ketika daripada perjalanan Palestin, habis perjalanan Palestin nak pergi tengok anak-anak murid saya dekat Mesir kan. Jadi daripada Jordan tu nak terbang ke Mesir. Beg saya ni hilang, tak pada ibu-ibu mungkin tak banyak lah, tapi memang nak tengok anak murid, nak tengok apa semua, ada $3,000 hilang. $3,000 kan. Yalah, nak uruskan. Dalam ketebang berperasan, tinggal yang $1 tu. Macam mana ni kan. Tapi ya Allah, teringat guru sebut, terima kasih Allah, ganti dengan lebih bagus lagi. Anak-anak murid pun banyak lagi boleh hantar dengan bagus lagi. Kan? Itu kalau hilang musibah. So sabar. Apa maksud sabar? 3 benda tadi. Ada hikmah, kan? Akhirat lebih besar, dan juga didik nafsu kita tu. Yang keduanya, sabar apakah bahagian-bahagian sabar? Sabar pada perkara-perkara ketaatan. Pada perkara-perkara ketaatan. Nak sembahyang perlukan kesabaran. Nak sembahyang dekat tempat sejuk, oi lagilah. Nak ambil wuduk tu menggigil-gigil kadang-kadang. Kan? Kita sabar pada ketaatan. Kita nak keluarkan zakat pada harta, kena kesabaran. Kena kira betul-betul. Kadang-kadang seseorang tu rasa macam banyak kena keluar zakat, kena bagi orang ni. Itu kan kena sabar. Kekuatan hati tadi kan, ada hikmah. Kekuatan hati akhirat lebih besar. Dan juga mendidik nafsu. 3 tak sabar tu, nak keluarkan zakat. Saya pernah satu ketika, satu orang minta kirakan zakat. Ustaz, boleh tak tolong kirakan zakat Ustaz? Bertahun dah, berbelas tahun tak keluarkan zakat ni. Kira. Ustaz, mana boleh macam ni Ustaz, banyaknya. Marah dia. Macam mana dah suruh kira kan? Inilah dia. Kekuatan hati untuk taat untuk benda tu. Terutamanya kalau dia kata ketaatan itu dia bergantung kepada ujian orang lain. Katakan dia dengan suami. Saya tahu bukan senang nak taat kepada suami, terutamanya suami yang mungkin banyak hal daripada kita. Senang nak buat taat, kan? Tapi ketaatan, kesabaran kita kepada ketaatan. Buat juga tanggungjawab, kan? Sebab apa? Sebab itu yang Allah Subhanahu Wa Taala nak nilai. Apa dia sabar tu? 3 benda tadi ya. Ini ada hikmah pertamanya. Yang keduanya bahawa akhirat itu lebih besar lagi. Dan yang ketiganya pendidikan nafsu untuk kita menjadi tenang. Kan? 3 benda tu. Kan? Sabar pada perkara-perkara maksiat, meninggalkan benda maksiat. Kan? Meninggalkan perkara-perkara maksiat. Kita lebih-lebih lagi maksiat yang mampu kita buat. Mengumpat, kita tahu benda itu, kita boleh mengumpat. Kita pun biasa menceritakan pasal orang lain. Tapi hari ni ya Allah, aku dah belajar pasal sabar. Aku nak sabar, aku tak nak cerita pasal orang lain. Kan? Terutamanya pada maksiat yang mampu kita buat atau seorang itu buat. Dia meninggalkan maksiat pada perkara-perkara yang mampu dibuat. Kan? Itu kesabaran. 3 jenis kesabaran. Mari kita lihat ayat Quran ni. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala mengenai benda-benda sabar. Kan? Apa takrifan sabar? Kaitkan dengan jenis sabar itu tadi.
Dalam surah Az-Zumar ayat ke-10. Surah Az-Zumar ayat ke-10, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, auzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar sahaja yang akan disempurnakan pahala mereka dengan tiada berterkira. Orang yang sabar, dia dapat satu pahala bighairi hisab, tanpa hisab, tanpa kira-kira. Maknanya banyaknya pahala tu. Terutamanya bagi umat Muhammad. Umat Muhammad ni satu umat yang sangat bertuah, kerana kitalah satu-satunya umat yang ada gandaan pahala. Gandaan pahala. Umat lain tak ada gandaan pahala. Dengan bersabar pada hari ini, sabar dapat pahala berganda. Sabar dengan karenah isteri, sabar dengan perihal suami, sabar menjadi ibu ayah kepada anak-anak, lagi cabaran anak-anak sekarang kan. Orang yang sabar dapat pahala infinity, dapat pahala infinity, dapat pahala bighairi hisab, tak ada kira-kira, terusan berterusan pahalanya selagi mana dia sabar kepada karenah itu. Surah Al-Anfal, kita lihat apa kelebihan orang bersabar. Surah Al-Anfal ayat ke-46, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, auzubillahi minasyaitonir rajim, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya Allah berserta dengan orang-orang yang sabar. Allah kata Allah bersama orang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Ini yang kakak tu, apa birin-birin? Apa birin-birin? Innallaha ma'as, Allah tu berserta dengan orang yang sabar. Bukan ayat-ayat saya sikit sabar. Sabar. Apa-apa keadaan, kita ada rule kita. Rule number 1, sabar. Rule number 2, kalau tak boleh nak sabar, please refer rule number 1. Maknanya sabar juga. Okey. Kemudian apa lagi? Dalam surah Hud ayat ke-49. Surah Hud ayat ke-49, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, auzubillahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi Allah suruh sabar. Fasbir, kata Allah, bersabarlah kamu. Innal aqibata lil muttaqin. Sesungguhnya kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Sabar adalah sebahagian sifat orang bertakwa, dan pasti dan mesti kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Kita hari ini kita nak akhir hidup kita dengan dipanggil dalam bahasa Arab dia husnul khatimah. Husnul khatimah, kesudahan yang baik. Allah makhtim alaina bi husnul khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, akhiri hayat aku dengan husnul khatimah, kesudahan yang baik. Jangan akhiri hayat aku dengan su'il khatimah, kesudahan yang buruk. Dan kesudahan kita itu di luar kawalan kita. Kita nak keluar rumah, penampilan kita dalam kawalan kita, insya-Allah. Kita nak berbedak, kita nak bercelak, kita nak bubuh apa lagi? Blusher lah, apalah saya pun tak tahu kan. Apalah apa semua kan. Itu kita. Tapi ketika hari mati di luar kawalan kita, kita minta Allah akhirkan dengan husnul khatimah. Apa maksud husnul khatimah? Husnul khatimah tu bukan saja rohaninya bagus, tapi nak zahir pun bagus juga. Bukan saja rohani, tapi zahir pun nak bagus juga. Hari ini ada orang yang alhamdulillah rohaninya bagus, tapi jenazahnya itu mengaibkan. Kita tak nak macam tu. Kita nak rohani bagus, zahir kita pun bagus. Itu yang dimaksudkan minta husnul khatimah. Dua-dua tu. Dan Allah sebut fasbir innal aqibata lil muttaqin. Sabarlah, sesungguhnya mesti kesudahan yang baik bagi orang-orang bertakwa. Mana Allah akan beri husnul khatimah kepada kita, insya-Allah. Itu kelebihan orang yang bersabar. Jadi mudah-mudahan Allah kurniakan kepada saya, kepada ibu-ibu, ayah-ayah, abah-abah, kakak-kakak yang saya sayangi sekalian, kesudahan yang baik dan orang senantiasa bersabar dalam hidup. Mudah-mudahan hari ini kita berkumpul di dewan ini, satu hari nanti di akhirat kita berkumpul dengan Nabi kita, bapa kepada seluruh orang yang sabar. Amin.